So diorang ni bergaduh-gaduh waktu mabuk dan kebiasaannya akan menjadi kehilangan nyawa lah, akan ada yang mati. So banyak kes orang Nepal ni mati dekat Malaysia. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad. Welcome back to my channel. Okey, alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada anda yang masih setia bersama dengan saya. InsyaAllah hari ini saya nak sambung kisah daripada buku Ustazah Basikal. Buku yang mengisahkan tentang pengembaraan saya dan isteri mengembara ke 14 buah negara bermula daripada Malaysia, Thailand, Myanmar, India, Nepal, Pakistan, China, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Uzbekistan, Afghanistan, Iran, UAE dan Arab Saudi selama 15 bulan, dan kami hanya bermula dengan RM1,900 sahaja. Baik, bagi siapa yang belum subscribe, please subscribe, dan tanpa kita lengahkan masa lagi, jom kita sambung cerita. Baik, di episod yang lepas saya ceritakan macam mana saya buat satu stov DIY sendiri menggunakan petrol dan dia menjadi satu produk yang gagal. Dan masa tu saya set up lah stov DIY tu. Saya letakkan saya letakkan minyak petrol, saya bakar, Sepatutnya tidak menggunakan petrol tetapi menggunakan alkohol. Mana pula lah nak cari alkohol pada waktu tu kan. So saya decide untuk tidak lagi menggunakan lagi stov tu disebabkan ianya menjadi satu produk yang gagal sebab api terlalu besar dan tidak boleh nak laras. Okey. Dan dia punya jelaga dia tu melekat dekat periuk menyebabkan susah sangat nak sental untuk buang dia punya hitam dia tu. Dan yang lagi teruk, petrol tu dia mempengaruhi rasa kopi yang saya buat, dia mempengaruhi nasi yang saya masak dan sebagainya lah. Dan kembali kepada old school, iaitu menggunakan kayu api saja. So waktu tu kami pun sambunglah kayuhan mendaki ke arah Kathmandu. Masa tu kami bertolak daripada Parwanipur ke arah Hitauda dan dijangka perjalanan akan memakan masa selama lagi 2 ataupun 3 hari untuk sampai ke Kathmandu. Dan waktu kami mulakan kayuhan, pada waktu tu Adillah minta saya untuk restock dekat kedai runcit yang berdekatan lah. Dan masa tu saya pun masuklah ke dalam satu kedai runcit ni untuk membeli telur dan mi segera. Masa tu owner ataupun orang yang duduk kat kaunter kedai tu dia tanya, "Abang, dari mana abang?" Dan rupa-rupanya owner kedai tu dia boleh cakap bahasa Melayu. Dan saya tanya dia, "Pernah datang Malaysia ke?" Dan dia kata dia pernah kerja dekat Malaysia sebagai guide. So dia tahu, dia kenal muka saya macam orang Malaysia. So dia tegurlah saya dalam bahasa Melayu. Dan masa tu saya agak excited lah bersembang dengan dia. Dan saya tanya dia, "Kenapa berhenti kerja? Kenapa tak teruskan kerja dekat Malaysia?" Dia kata takut mati. Macam terkejut lah, kenapa pula nak takut mati dekat Malaysia kan. Dia kata kat Malaysia ni, waktu diorang ni kan selepas bekerja, diorang ni suka mabuk-mabuk macam tu kan. So waktu dia mabuk, ada satu bangsa dekat Malaysia ni, dia kata suka cari pasal dengan diorang ni lah, suka cari gaduh dengan diorang. So diorang ni bergaduh-gaduh waktu mabuk dan kebiasaannya akan menjadi kehilangan nyawa lah, akan ada yang mati. So banyak kes orang Nepal ni mati dekat Malaysia. Dan masa tu saya agak terkejut juga, tak pernah dengar lagi seumur hidup saya orang Nepal mati dekat Malaysia ni. Dalam berita pun tak ada, kawan-kawan cerita pun tak ada. Tapi dia kata dekat Nepal ni memang hangat isu ni lah. Boleh katakan almost setiap hari akan ada berita orang Nepal mati dekat Malaysia. Masa tu saya cakap, saya minta maaf lah kalau benda ni betul berlaku. Saya minta maaf mewakili orang Malaysia sebab saya agak terkejut. Saya pun tak tahu cerita pasal benda ni lah. So bila dah habis beli tu, saya pun teruslah keluar daripada kedai tu. Dan masa tu Adillah dia macam pelik, kenapa muka saya macam suram je masa tu kan. Saya cakap tak ada apa-apa lah, jom kita sambung kayuhan. So kami pun teruskanlah kayuhan kami di dalam hujan. Dan masa tu waktu dah masuk waktu zuhur, kami nak cari masjid. Memang agak susah lah nak cari masjid dekat Nepal ni sebab Nepal bukanlah negara Islam. So agak susah nak cari masjid. Dan masa tu memang kami tak jumpa masjid. Dan kami berhenti dekat satu bus stop. Dekat sebelah bus stop ni dia ada satu temple kecil lah. So dia ada sumber air dekat situ. So masa tu Adillah dia tak solat, hanya saya seorang je yang perlu solat. Dan saya ambil uduk dekat situ dan solat dekat bus stop tu. Sementara Adillah pula dia tengah set up barang-barang untuk masak tengah hari. So selepas saya solat, saya pun tolonglah Adillah memasak. Dan saya kata ini kali terakhir lah saya menggunakan stov petrol ni sebab petrol masih ada lagi. So saya masaklah nasi menggunakan stov petrol tu. So macam biasa api dia memang besar dan memang membakar periuk
periuk tu. Dan akhirnya resultnya agak menyedihkan bila saya tengok nasi tu dia dah jadi nasi petrol. So memang tak boleh makan lah. Kalau makan saya rasa saya jadi kereta kot. Masa tu Adilah dia mula potong-potong sayur lah untuk membuat sayur campur, dan hanya perah dengan limau sajalah. Dia tak goreng, dia tak apa, dia just potong-potong. Adilah dia potong satu ubi merah lah. Dia kata ini Irsyad, dia kata suruh makan ubi ni bagus untuk tambah darah. Dan saya pun tak tahu kenapa nak kena tambah darah. Kami belajar makan ubi ni daripada siapa nama dia? Irsyad. Nama dia Irsyad. Tukang kasut dia penjual kasut. Dia tolong kita belikan barang-barang ni. Timun, kira, bawang, termasuk ubi ni. Dia ajarlah macam mana nak masak. Nak makan ubi ni, tak perlu dimasak, cuma perlu dihiris-hiris. Warna merah. Merah sebab dia kata boleh buat tambah darah. Lah. Tapi itulah makanan yang ada dekat situ, kita layan je lah. Dan masa tu Adilah kata tak apalah, kita tak ada rezeki untuk nak makan nasi sebab nasi dah jadi petrol. So kita makan mi segera dan muri. Muri tu dia macam biji-biji nasi macam tu lah, yang boleh dimakan terus, tak payah dimasak. So itulah rezeki kami pada waktu tu. Dan masa tu saya buka lah cerita, saya tanya dengan Adilah, pernah tak dengar pasal orang Nepal kena bunuh dekat Malaysia? Adilah pun kata tak pernah dengar. So saya ceritalah yang pakcik menjual dekat kedai runcit tu, dia kata banyak kes orang Nepal mati dekat Malaysia, which is kami pun memang tak tahu langsung, tak tahu menahu pasal kes tu. Dan masa kami tengah bersembang-sembang tu, ada beberapa orang pakcik, makcik dengan beberapa orang remaja datang lepak dekat bus stop tu juga. Dan masa tu kami cubalah untuk nak bersembang dengan mereka, tapi tak boleh nak sembang sebab kami cakap macam ayam dan itik dan dia tak berapa nak faham. Dan masa tu saya cakap, boleh tak kalau kami nak tumpang tidur dekat sini since kami dah berhenti dekat bus stop ni dan kami nak pasang kemah dekat sini, dan mereka langsung tak faham. Dan masa tu mereka ni panggil ada seorang lelaki ni yang boleh cakap bahasa Inggeris, dan seorang lelaki berbadan gempal masa tu datang, dia boleh cakap bahasa Inggeris. Dia kata, where you from? Kami cakap kami daripada Malaysia lah. Dan dia kenalkan diri dia sebagai Mr. Santosh. Dan masa tu saya tanya, Mr. Santosh, boleh tak kalau kami nak camping tidur dekat bus stop ni? Dan dia kata tak boleh sebab kawasan ni agak bahaya dan bila waktu malam dia agak gelap. So dia agak risau kalau kami tidur dekat situ, kalau apa-apa yang berlaku kepada kami lah. Masa tu saya tanya dia, ada tak hotel dekat sini supaya kami boleh tidur dekat hotel lah? Dia kata hotel pun tak ada dekat sini. So masa tu dia fikir, dia kata boleh tak kalau kami tidur dekat sekolah? Masa tu kami memang happy lah sebab tak payah bayar kan. So dia jadi happy sikit lah. Kami kata tak kisah, kami tidur kat mana-mana kami tak kisah. So masa tu dah nak senja dah, dan dia bawa kami pergi ke sekolah. Kami pun siap-siap kemas barang kami, dan kami pun ikutlah Santosh ni pergi ke sekolah tu. Melalui jalan bersemak sampailah ke satu building yang kami rasa memang macam haunted gila lah. Memang daripada luar tu nampak agak menyeramkan. So bila masuk, pintu dia pun dah uzur. Bila kami masuk memang lagi seram lah, dengan dia punya ceiling dia tu semua dah terkopik-kopik, dengan lantai dia dah bersepah semua. So dia kata boleh tak kalau tidur dekat sini? Masa tu saya cakap thank you very much, you are very kind, thank you. Masa tu memang badan semua meremang dah bulu roma ni. Tapi nak buat macam mana, itulah tempat yang paling terbaik untuk pada malam tu. Dan saya cakap thank you very much. Dan dia kata malam ni akan ada budak-budak yang akan lepak dekat luar dewan ni. Tak tahulah dia orang main game apa, dia kata, tapi dia orang akan ada pada malam ni lah. So saya cakap tak ada masalah pun yang tu. Mr. Santosh ni dia tunjuklah tandas dekat bahagian kuartus guru. Dan rupa-rupanya Santosh ni adalah guru besar dekat sekolah Kulekani English School dekat situ. Dia tunjuklah tandas berdekatan dengan bilik dia. Dan masa tu Adilah dia ambil peluang untuk nak basuh baju kami yang tak pernah kering. Dah 2-3 hari hujan tak berhenti-berhenti ni, baju kami semua basah, tak ada baju yang kering. So masa tu saya pun ambil lah tali, ikat dekat di antara tingkap ke tingkap tu, dan jemurlah baju dekat situ dengan harapan esoknya kering. Harapan je lah. Selalunya memang takkan kering lah dalam keadaan waktu hujan macam ni Matahari pun susah nak nampak. Saya setkan kemah dekat atas pentas sebab dekat kawasan lantai tu memang dah lunyai dah, memang dah teruk lah kawasan lantai tu So memang tak sanggup lah nak sapu. Saya letakkan kemah dekat atas pentas sebab kat atas pentas tu dia ada span-span yang terkopik-kopik dekat situ. So saya buatkan sebagai alas untuk menjadikan kemah kita tu tak direct kepada tempat yang sejuk lah. Pentas dia tu dibuat daripada kayu dan lantai tu dah bersimen. So kami pilih dekat atas kayu dan dilapikkan dengan span supaya kami berasa hangat pada waktu malam tu. Sebelum kami tidur, kami tutup semua lampu, kami tutup semua pintu sebab ada lagi budak-budak kat luar tu tengah tak tahulah main PUBG ke apa entah. Ramai-ramai boleh pula tak tahulah pakai wifi ataupun bluetooth, wallahualam tak tahu. Dan masa tu saya cakap tak apalah, dia orang main lah. Sekurang-kurangnya adalah dengar suara orang daripada suara yang bukan-bukan kan. So masa tu kami pun teruslah masuk tidur sebab esok kami nak sambung kayuhan. Alhamdulillah.
Dan pada keesokan paginya, kami macam biasa bangun solat subuh, dan selepas solat subuh masuk ke kemah untuk tidur balik. Okay, sebab terlalu sejuk, sedap tidur. Dan kami hanya terjaga bila terdengar suara budak-budak dekat luar sana yang sedang belajar. Dan rupa-rupanya ada satu kelas dekat sebelah dewan ni. Dan masa tu kami pun cepat-cepatlah bangun dan angkat semua baju-baju dekat jemuran. Memang tak senonoh lah jemur baju dekat sekeliling dewan tu. So kami angkat baju dan kami siap-siap kemas. Saya pun bungkuskan kemah tu dan kami pun bersiap lah dah nak mulakan kayuhan. Dan masa tu Adilah cakap, jom kita jumpa Mr. Santosh dulu, ucap terima kasih, barulah kita sambung kayuhan. Kami pun masuk ke kelas Mr. Santosh tu. Memang agak daif lah keadaan kelas dia tu, dengan budak-budak yang sedang belajar. Walaupun keadaan daif, nampak budak-budak tu tekun belajar bersungguh-sungguh, sangat bagus lah. Dan masa tu Adilah kenalkan diri, nak cuba cakap dalam bahasa Nepal, tapi budak-budak ni biasa-biasalah, tak faham. Mero nam Adilah. Adilah Malaysia. Ahmad. My name is Adilah and we are from Malaysia. We are cycling from Malaysia until here for 4 months. Dan masa tu Adilah ni pun berikan gula-gula kepada budak-budak ni dan berikan juga kepada Mr. Santosh ni. Cikgu. Kami pun ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Mr. Santosh ni dan kami pun sambunglah kayuhan. So bila kami keluar daripada sekolah tu, hujan masih lebat. Tapi nak buat macam mana, kami pun teruskanlah kayuhan sebab kami ada baju hujan. So masa tu kami pun sambunglah kayuhan kami ke arah Kathmandu. Waktu nak mulakan kayuhan tu, masa tu Adilah kata basikal dia ada sedikit problem. Dia punya tempat letak air dia tu bergoyang-goyang lah. Saya cakap okey lah, kita parking dekat bawah bumbung dan saya betulkan menggunakan kabel tight untuk ikat je. So bila dah settle benda tu, kat luar masih hujan lebat lagi. Masa tu kami dah rasa macam kayuh dalam awan sebab awan semua dah mula rendah dan kami pun teruskanlah juga kayuhan pada waktu tu. Bila hujan dah mula nak reda, kami pun berhenti untuk makan pisang, makan benda-benda yang simple lah sambil tengok view yang cantik pada waktu tu. Dan waktu kami tengah makan, tiba-tiba ada seorang makcik menjerit, Adilah! Kami macam terkejut lah. Ish, dekat Nepal ni ada orang kenal Adilah. Betul famous bini aku ni. Dan masa kami tengok lah makcik tu pelik. Makcik tu dia macam pelik. Dia cakap Adilah, tapi mata dia dekat lain. Dan rupa-rupanya makcik tu dia panggil kambing dia yang lari dekat atas bukit tu, dia suruh kambing dia turun. So dia tengah cakap dengan kambing dia, Adilah. Saya tak tahulah Adilah tu maksudnya turun ataupun apa, saya tak tahu. Tapi masa tu kami memang tak boleh tahan gelak lah. Saya dengan Adilah memang gelak kuat-kuat lah masa tu kan. Adilah pergilah dekat dengan makcik tu dan dia kenalkan diri dia, nama dia Adilah. Dan makcik tu macam tak faham sebab kami cakap sambil gelak-gelak kan. Adilah dia tanyalah makcik tu tengah makan apa. Dia tengah kunyah-kunyah kan. Dan dia pun keluarkanlah bijirin daripada dia punya kantung dekat perut dia tu. Dan rupa-rupanya emping, tak tahulah emping gandum ke apa kan. Dia bagi kami sikit dan masa tu kami makan dan kami rasa memang tasteless lah. Tak rasa apa yang makcik tu makan. Dan masa tu sembang memang macam ayam dan itik lah. Dia pun tak faham, kita pun tak faham punca apa benda yang nak disembangkan kan. Dan bila dah habis lepak dengan makcik tu, sembang-sembang, kami pun sambunglah kayuhan. Dan sesekali kami akan berhenti dekat kawasan yang ada view yang cantik. Sesekali jumpa juga dengan kambing-kambing ni. Lepak dengan kambing-kambing ni seronok juga sebab tengok muka kambing ni macam tak ada masalah je kan. Seronok jadi kambing ni. Dan bila dah rehat, kami pun sambunglah kayuhan sebab jalan dia dah mula mendaki berbentuk U dan berbentuk S. So dia agak curam untuk mendaki. So kami kena ada skill untuk nak mendaki kayuh basikal kawasan bukit U dengan S ni dengan cara zigzag supaya kami boleh panjat dengan konsisten. Kalau kami kayuh straight je, kami akan mudah penat dan kami akan mudah berhenti. Tapi kalau kami kayuh secara zigzag, dia lebih mudah
mudah untuk kami panjat, mendaki, dalam masa sama tak berapa nak penat. Ini satu tips untuk anda. Dan kayuh punya kayuh dah nak senja pada waktu tu, saya berjumpa dengan satu tempat yang ada paip air keluar. Tak tahu air tu datang daripada mana. Untuk saya solat lah. Masa tu saya cakap dengan Adilah, abang nak solat jap untuk Zuhur dan Asar sebab dah nak senja ni. Dan masa tu saya pun solat lah dekat atas batu. Dan masa tu dah nak senja, saya cakap kita tidur je lah dekat sini sebab ada satu kedai yang ada bumbung tapi bawah dia kosong. So why not kita camping lah satu malam dekat sini. Dan masa tu Adilah bersetuju. So malam tu kami pun tidurlah dekat bawah bumbung tu. Masa tu memang sangat banyak nyamuk. Saya memang tak tahan lah solat maghrib, solat isyak. Lepas solat jamak je saya terus masuk kat dalam kemah. Sehingga sini saja saya cerita untuk episod kali ini. So insyaAllah esok ataupun episod minggu depan akan jadi lebih dahsyat sebab jalan dah tak ada jalan tar. Semua dah jalan yang dahsyat, banyak tanah runtuh, memang kena lalu gaung. Saya akan cerita pada episod yang akan datang. Alright, so sehingga di sini saja sedikit hikmah daripada saya. Jangan letakkan harapan terlalu tinggi, takut kita akan kecewa. Jika kita meletakkan harapan kita yang rendah, kita akan mudah bersyukur bila kita dapat sedikit rezeki. Jika kita meletakkan harapan terlalu tinggi, kita akan mudah mengeluh bila kita mendapat sedikit ujian. So, apa sahaja yang datang, terimalah dengan hati yang terbuka. Terimalah dengan senyuman dan terimalah dengan redha. InsyaAllah, sehingga di sini saja episod kali ini. InsyaAllah kita akan berjumpa di episod yang akan datang. Bagi siapa yang belum subscribe, please subscribe. Dan jika anda sukakan video ini, please klik like dan tinggalkan komen dekat ruangan komen. InsyaAllah kita berjumpa lagi di episod yang akan datang. Saya Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.